亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次见面，让我们来唱一首诗歌，向神感恩。第28首第2季的诗歌本28首，我真稀奇。稀奇什么呢？稀奇主的爱如此广大普遍，像我这一般的污秽的罪人，也蒙他的爱怜。何等稀奇，何等奇妙，我要歌唱到永远。何等稀奇，何等奇妙，我竟蒙救主爱怜。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi buku edisi yang kedua, nomor 28. Sungguh heran. Apa herannya saudara? Heran karena cinta kasih Tuhan begitu lebar dan besar. Seperti saya orang yang berdosa ini, tapi Tuhan masih mau menyelamatkan. Sungguh heran.我们一同来看新约圣经腓立比书第3章13节14节. Kita bersama-sama membuka surat Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. 我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督里从上面召我来，得的奖赏。Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. 天父上帝，求你帮助我们，使我们知道怎么样忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。Bapa kami di dalam surga, ajar kami supaya kami mengerti bagaimana melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan untuk memperoleh, untuk mencapai sasaran tujuan dan juga bisa mendapatkan pahala panggilan sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
有一个父亲带着3个儿子去打猎，所以他们4个人呢到一个草原上。到了之后呢，父亲向3个儿子提出一个问题：你们看到了什么？老大就说：我看到了我们手中的猎枪，草原上奔跑的野兔，还有一望无际的草原。父亲说：不对。老二说：我看到爸爸、哥哥、弟弟、猎枪、野兔和茫茫无际的草原。父亲又摇头说：不对。老三说：我只有看到野兔。父亲说：你答对了。让我们想一想，我们有的时候不成功，是因为看得太多，顾虑太多，或者是禁不住太多的诱惑，而失去了自己的目标方向。我们只要往着天上的标杆努力向前直跑，就必得到奖赏。这是圣经给我们的教训，就是努力面前向着标杆直跑，是神给的目标，神给的标杆，因为前面有奖赏，就是天召，属天的呼召。Ada seorang ayah mengajak 3 orang anaknya pergi berburu. Mereka berempat sampai ke pelataran padang rumput yang luas. Sampai di sana sang ayah mengajukan satu pertanyaan kepada anak-anaknya, yaitu, kalian melihat apa? Anak yang tertua berkata, saya lihat senapan berburu di tangan kita masing-masing. Saya lihat kelinci liar yang berlarian di padang rumput, dan juga saya melihat padang rumput yang tidak ada batasnya, begitu luas. Bapaknya bilang, salah. Anak yang kedua berkata, saya lihat papa, abang, koko, adik, dan senapan untuk berburu, serta kelinci liar. Dan saya juga melihat padang rumput yang tidak ada batasnya, yang begitu luas. Bapaknya bilang, enggak benar. Anak yang paling kecil berkata, saya sih cuma lihat kelinci liar saja. Bapaknya bilang, itu betul. Saudara sekalian, ada kalanya kita tidak sukses karena yang kita lihat itu terlalu banyak, nggak fokus. Kita terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu hal, terlalu banyak pertimbangan, dan kita juga tidak tahan akan giuran, sehingga kita kehilangan arah, kehilangan sasaran, tujuan, target kita. Asal kita fokus kepada tujuan hidup kita, yaitu tujuan target yang Tuhan tetapkan, dan kita hanya lihat itu saja, fokus, maka kita akan mencapainya. Jadi kita fokus pada tujuan untuk memperoleh hadiah, panggilan surgawi. Saudara, hari ini saya mau ajak kita sama-sama melihat satu orang, bagaimana dia mengejar target di dalam hidup ini.
Surat 2 Timotius pasal 2 ayat 4sampai 10。亲爱的弟兄姊妹，今天呢，我要跟大家从圣经里面来看一个人，看他怎样追求人生的目标。提摩太后书第4章第10节，提摩太后书4章10节，圣经说：迪马贪爱先进的世界，就离弃保罗，往帖撒罗尼迦去了。迪马是谁呢？迪马是使徒保罗游行布道的其中之一的同工，能够被保罗选上做同工，应该是很不错的人。可是后来多马看起来是变戒了。当保罗在罗马最后被关在监狱的时候，等待死亡的来到，圣经说多马却离弃保罗，往帖撒罗尼迦去。这个离弃离开去解在原文里面含有彻底离弃的意思，或者是说叫某人陷入困境的意思。所以当保罗在罗马的监狱的时候，迪马彻底的离开保罗，使保罗陷入在困境里面。那么假如你和我是保罗，我们会怎么样呢？在我们最需要的时候，我们的同工却离开我们。这件事呢，就是让保罗觉得非常的悲痛。在他最需要人陪伴的时候，最需要人安慰的时候，多马却离开他，彻底的离开他。想一想保罗的感受，我们设身处地的想一想，迪马为什么会离开保罗往帖撒罗尼迦？帖撒罗尼迦到底是一个怎么样的地方呢？帖撒罗尼迦是马其顿省重要的城市，是在希腊马其顿省主要的城市，是在爱琴海的西北面，是希腊国第2大城市。保罗曾经在这个地方传福音，在帖撒罗尼迦建立教会，所以有保罗写给帖撒罗尼迦教会的信2次，帖撒罗尼迦前书，帖撒罗尼迦后书。Saudara, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama melihat satu orang, melihat dia bagaimana mengejar target di dalam kehidupannya. Kita lihat surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat 10. Alkitab berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku ini Paulus. Dan Dimas telah berangkat ke Tesalonika. Siapa itu Dimas? Dimas adalah salah satu rekan Rasul Paulus di dalam tim penginjilan Paulus. Nah, bisa menjadi rekan Rasul Paulus ini tidak mudah ya, bukan orang sembarang. Tapi sayang sekali, sampai pada akhirnya Demas dia berubah. Waktu Rasul Paulus di penjara, ini penjara yang terakhir, menanti eksekusi kematiannya.
pada saat-saat di mana dia paling membutuhkan dampingan, teman, penghiburan dari teman, justru pada saat-saat itu Demas meninggalkan Paulus. Kata meninggalkan di dalam bahasa Yunaninya, di dalam bahasa aslinya mempunyai arti meninggalkan habis-habisan, tuntas meninggalkan. Juga mempunyai arti peninggalannya ini membuat orang tertentu masuk ke dalam situasi yang sangat sulit sekali. Itu yang Paulus alami. Ya. Jadi di saat-saat dia sedang menantikan berita eksekusi kematiannya, Demas meninggalkan dia. Itu sangat menyakitkan. Saudara, kenapa Demas meninggalkan Rasul Paulus dan pergi ke Tesalonika? Tesalonika sebetulnya tempat apa sih? Kota yang bagaimana? Saudara, Tesalonika adalah kota yang sangat penting di dalam provinsi Makedonia. Nah, Tesalonika adalah kota yang kedua besar di negara Yunani. Jadi Makedonia adalah salah satu provinsi di negara Yunani. Dan Tesalonika adalah kota yang sangat penting di provinsi Makedonia, yang letaknya di barat laut Aegean. Nah, Rasul Paulus pernah menginjil di Tesalonika dan mendirikan jemaat gereja Tesalonika. Maka di Alkitab kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus pernah 2 kali tulis surat ke jemaat Tesalonika. Itulah surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika.有一个传道人，他讲述他自己的经历。他说有一天呢，他翻开多年前和他妻子在25年前的生日照片，那么他就看到他的妻子当时的照片和现在他的妻子的样子跟当年没有相差很多，而他自己呢却老了很多，这个丈夫却老了很多。为什么呢？因为他说他得到了 cancer。 那么这个传道人他在看另外一个照片，就是他的妻子和另外的一组人坐在一起拍照，那里面有12个人，那是25年前。25年后的今天，就是那一天，当这个传道人看这个照片的时候，12个人当中9个人已经离开了，离弃了他们，回到世界，回到世俗，剩下的有两个女的跟一个男的，他们还留在教会，但是其他的9个人呢，就离开了这一位传道人夫妇。所以这个传道人说，几乎所有爱慕现今世界的人呢，迟早总会离开教会。那个传道人说，他讲述分享这个见证，就是讲到有9个人离开他们的教会，
不是要叫我们听的人难过，不是，乃是要让我们呢听见了他的见证，就知道假如有一天我们也面临经历他所经历的，不要太难过。Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia menceritakan pengalamannya. Pada suatu hari dia melihat album foto, foto ulang tahun, ya, ulang tahunnya yang 25 tahun yang lalu. Jadi dia lihat foto itu dan dia lihat istrinya sekarang nggak terlalu besar perbedaannya. Ya, istri masih tetap cantik, awet muda, seperti itu. Tetapi dia sendiri, dia bilang dia sudah banyak menua. Kenapa? Karena dia sakit kanker. Lalu dia lihat lagi satu foto yang lain lagi, foto istrinya bersama-sama dengan satu grup teman-teman. Nah, di dalam foto itu ada 12 orang. 12 temannya. Dan 12 itu sekarang, ya, nyatu pada waktu ini hamba Tuhan lihat foto ya, 25 tahun kemudian, 9 itu tinggal 3 yang masih di gereja mereka. 2 wanita, 1 pria. Dan yang 9 itu sudah pergi dari gereja. Jadi hamba Tuhan itu berkata, hampir semua orang ya, yang mencintai dunia, cepat atau lambat, nih orang Kristen ya, anak Tuhan. Kalau dari awalnya dia sudah mencintai dunia atau belakangan dia berubah, dia mencintai dunia, cepat atau lambat, pasti suatu hari dia akan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan pasti meninggalkan gereja. Jadi hamba Tuhan itu bilang, saya menceritakan pengalaman ini, sharing, bukan membuat kalian menjadi yang dengar ya, menjadi sedih. Tetapi dia bilang supaya nanti kalau kita mengalami akan hal tersebut, kita jangan syok, kita jangan terlalu sedih. 迪马的毛病在哪里呢？为什么他离弃保罗呢？为什么他会被各样的世俗拖走呢？因为他忘记耶稣基督和他的福音。记得吗？马可福音第1章第1节，耶稣基督福音的起头。忘记耶稣基督就是忘记福音啊，忘记福音。那么世俗一般来说是叛离正道的根源。一个人为什么会叛离正道呢？就是因为世俗。记得吗？在马可福音、马太福音都有记载，在撒种的比喻，这个种子呢就落在4种的田地，4种的土地，4种的地，一个是稻田中间的小路，那个地，一个是土前石头地，还有第3个是荆棘的地，最后就是好地。那么在第3种的土壤里面，第3种的地呢就是荆棘，所以这个种子呢落在那个荆棘的地上的时候呢，它发芽生长，长得差不多了，比土浅石头的长得更好。但是奇怪，到最后也不能够结出果子，没有果实出来。为什么呢？因为这个农作物呢被荆棘挤住了。这个荆棘呢，主耶稣说就是代表什么呢？荆棘就是代表世界上的忧虑、钱财的迷惑，以及各种各样的私欲。
各种各样的私欲，所以呢，他不能够结出果实。Saudara sekalian, di mana penyakitnya Demas? Kenapa dia meninggalkan Paulus? Kenapa dia diseret, ya, diseret oleh perkara-perkara duniawi? Karena dia melupakan Injil Tuhan. Dia melupakan Tuhan Yesus. Ingat, Injil Markus pasal 1 ayat 1 dikatakan Yesus Kristus adalah permulaan Injil. Saudara, akar daripada pembelokan dari kebenaran, ya. Kenapa seseorang bisa membelok meninggalkan kebenaran? Akarnya di mana? Akarnya karena duniawi. Saudara ingat perumpamaan 4 macam tanah? Ada orang menyebar benih, jatuh di pinggir jalan. Jalan itu jalan di antara sawah dan sawah, ya. Ada yang jatuh di tanah berbatu. Ada tanah tapi tanahnya dangkal, banyak batu di bawahnya. Ada yang jatuh di tanah semak duri. Ada yang jatuh di tanah yang bagus, menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Nah, benih yang jatuh di tanah semak duri, pada awalnya kelihatannya itu lebih baik, ya, bertumbuhnya daripada lebih baik, lebih awet begitu daripada yang jatuh di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu tumbuhnya cepat tapi akarnya dangkal. Nggak lama di jemur matahari, layu, mati, kering. Tetapi yang jatuh di tanah semak duri itu tumbuhnya lebih bagus. Tapi akhirnya toh tidak berbuah. Gandum tidak tumbuh. Kenapa? Karena terhimpit oleh semak duri. Nah, Tuhan Yesus berkata, semak duri itu melambangkan apa? Melambangkan kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain. Ya. Jadi banyak kekhawatiran di dalam hidup ini. Ya, banyak tipu daya kekayaan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the deceitfulness of wealth, ya, kebohongan, ya, kebohongan, rayuan, kebohongan harta, ya, ujung-ujungnya itu kosong sebetulnya, itu rayuan, tipuan. Berapa banyak orang ketipu sama harta? Karena harta dia udah nggak kenal orang. Dia makan duit siapa? Orang tuanya juga, bosnya juga, perusahaan. Nggak kenal, makan. Nah, akhirnya masuk penjara. Bahkan eksekusi mati. Nah, jadi firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Karena yang dia pikirin tuh duniawi semua. Bagaimana dapat duit lebih banyak, bagaimana jadi kaya, ya kan? Dan memikirkan banyak sekali hawa-hawa nafsu. 当使徒保罗被关进监牢的时候，迪马的人生变幻，迪马的人生变幻的时刻来了。Saudara, tatkala Rasul Paulus dipenjarakan, maka kehidupan Dimas terjadi perubahan. Di momen Paulus dipenjara, maka terjadi perubahan hidup di dalam diri Dimas. 迪马被周围的环境改变，他这样改变的时刻，显露出他的根
并没有真正的扎在基督的身上。迪马回到过去的尘世之中，他彻底的离开保罗。Saudara, Dimas, ya, dia dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada di sekelilingnya. Saudara, momen perubahan Dimas menyatakan bahwa akar hidup kerohanian Dimas tidak benar-benar ditancap. Akarnya tidak tertanam, akarnya tidak ditancap di atas diri Kristus. Saudara, seorang yang bernama Dr. Himmers, dia menulis sebuah buku yang berjudul Peninggalan Dimas. 有一个叫做 Himmers 博士的人 Himmers 博士他写了一本书，这个书的名字就是迪马离弃我。他说在那个书里面，他说当人们在这个年轻人呢读大学毕业之后，他说我们常常看到这一种的改变，那是人生的一个转折点。很多大学毕业的人以为其他的人从来没有经历过他们所经历的。他们大学毕业以后，他们怎么想的？哇，我毕业了，终于毕业了，我要干一番大事业，有很多事正在等待着我啊，所以我不应该像以前小时候，什么上主日学啦、少年班啦、青年班啦，我长大了，我要发挥我的专长啊！我要发挥我的专长，我要把我的时间，我要把我的思想专心在我的工作上，专心在我的事业上，我要干一番轰轰烈烈的事业，这是我终身的事业，我要做的。Saudara, di dalam buku Dr. Himmers, dia bilang ada banyak pemuda yang kuliah, akhirnya setelah selesai kuliah terjadi perubahan seperti ini. Mereka melihat bahwa sekarang mereka sudah selesai kuliah. Nah, ini jadi satu momen titik tolak. Momen titik tolak. Mereka sering merasakan bahwa sepertinya orang lain nggak pernah mengalami apa yang mereka alamin, seperti itu loh. Ya. Dan di dalam pikiran mereka, wah sekarang saya sudah tamat kuliah, banyak perkara-perkara besar yang menantikan saya untuk saya lakukan. Saya tidak lagi harus seperti dulu, masih kecil ikut sekolah minggu lah, ikut remaja lah, pemuda lah. Ya, sekarang saya sudah kuliah, udah selesai kuliah nih. Ya, sekarang harus saya apa? Saya harus mau apa nih? Mengembangkan karisma saya, kebolehan saya, kebisaan saya. Ini nggak salah, saudara, sebetulnya seperti itu. Udah sekolah banyak-banyak, ya harus, ya kan? Dikembangkan, harus dipakai ilmu, bukan? Tetapi masalahnya mereka berpikir bahwa kalau udah demikian mana sempat lagi, udah nggak ada waktu lah. Udah nggak ada waktu untuk berpikir, udah nggak waktu untuk bicara tentang apa, tentang perkara-perkara rohani, segala pelayanan. Saya harus fokus. Ya, untuk pekerjaan saya, karier saya, dan sebagainya. 大学毕业之后，工作啦，赚钱啦，恋爱啦，我忙得很，我哪里有时间谈宗教呀？
我哪里还有心什么侍奉啊？让些老的吧，让些青少年做吧。我要谈恋爱，我要约会，我仍然相信上帝，我没有丢掉上帝，上帝是这里还有像上帝，我没有变成无神论。但是我不能够一直常常想到上帝啊，我要发挥我的本能啊。因此，多少的青年人在他们工作以后呢，他们就投入在世界术士的怀抱里面。Saudara, sudah selesai kuliah? Nah, ini adalah satu titik tolak ya. Selesai kuliah, tamat, selesai. Udah mulai bekerja, memang harus bekerja. Memang harus mengembangkan kebolehan mereka. Jadi kerja, cari duit, ya kan? Pacaran. Saya sibuk. Mana ada waktu bicara-bicara rohani, pelayanan. Nggak sempet, ya. Urusan saya nggak berubah. Saya tetap percaya Tuhan kok. Saya nggak berubah jadi ateis. Saya tahu ada Tuhan, ya. Tapi saya nggak bisa kayak dulu lagi. Pelayanan, ya. Ikut KTB, bicara-bicara bincang-bincang rohani. Saya mau bincang-bincang tentang rencana saya, karier saya. Sehingga berapa banyak pemuda remaja setelah lulus kuliah, bekerja, mereka masuk ke dalam pelukan dunia. Masuk ke dalam pelukan dunia dan duniawi. 结果最后结婚了。结婚以前暂时再回到教会，因为要婚前辅导，暂时回到教会一下子，结婚完了1个2个月还来了，不久就生儿养女了。上帝给我孩子，感谢上帝，这是上帝给我的托付。丈夫或者是妻子，我呢，必须好好的教养我的孩子。可是为了要教养孩子，一切的侍奉放下，甚至连礼拜常常不来，甚至有一些不多，但是有一些女传道结了婚以后有了孩子，不要讲道，我要好好的照顾这个孩子，是神的托付。儿女变成了他们的神，变成了他们的偶像。时间很快就过去了，10几年、20年，孩子长大了，他们去闯他们的天下，自己年纪也大了，与教会脱节了，偶尔去礼拜堂也是有一点格格不入了，跟以前的有一些跟以前的青年时候的朋友也已经开始疏远了。Saudara, selesai kuliah, cari duit, pacaran, nikah akhirnya. Sebelum nikah ya kembali lagi lah ke gereja, mau ikut bimbingan pranikah. Ya kan, kalau pacaran belum mungkin dia kalau mau ya diajak ke gereja, ikut sasi, menikah. Udah menikah 1-2 bulan lah, masih ke gereja, lama-lama kembali ke dunia. Nggak lama punya anak, puji Tuhan, ini adalah titipan Tuhan. Saya mau menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik. Baik-baik pelihara anak ini, itu benar. Tetapi karena mau memelihara anak, karena mau mendidik, pelayanan semua ditanggalkan. Bahkan ke gereja juga jarang. Mau pelihara anak demi Tuhan, tapi enggak ada firman Tuhan, enggak ke gereja.
Bahkan ada, nggak banyak, tapi ada sebagian hamba Tuhan yang wanita setelah menikah dia tidak mau lagi khotbah. Saya mau fokus, mau jaga anak saya. Saudara, anak jadi berhalanya. Waktu cepat berlalu, belasan tahun, 20 tahun. Sudah lama tidak ke gereja, jarak ke gereja kayak nenamu begitu. Ketemu teman-teman yang dulu kayak udah ya cuman say halo-halo saja. Sudah keintiman, kedekatan yang dulu itu tidak ada lagi. Lama-lama kita juga usianya bertambah, ya sudah hampir lepas kontak dengan gereja. Sekalipun ke gereja, rasanya udah asing, udah nggak kayak dulu. 人生一旦失去了，选错了道路，追求错误的目标，很难回头。Himers 博士他说，迪马再也没有回到保罗的身边，因为他迷失的太久太远了。Dr. Himers dia berkata, apabila seseorang sudah salah pilih jalan, ya, salah mengejar target, itu sulit untuk kembali. Dia sekali sesat puluhan tahun, tunggu udah sadar, udah tua. Semangat berjuang kurang. Jadi Dr. Himers dia bilang di dalam bukunya, Dimas tidak lagi kembali ke sisi Rasul Paulus. Ya, dia sudah sesat terlalu lama, terlalu jauh. Tapi saudara, saya pribadi, saya melihat ada satu orang juga sesat pernah, yaitu Markus. Ya, khotbah seri Markus kita pernah bicarakan dia. Markus juga pernah meninggalkan tim pelayan Rasul Paulus. Saudara ingat ya? Jadi pada waktu pelayanan yang kedua kali, pelayanan misi yang kedua kali, Paulus tidak mau mengajak dia, menolak. Tapi Barnabas bilang dia harus diikut sertakan. Paulus bilang tidak. Gara-gara Markus ya, Paulus sama Barnabas perselisihannya tajam sekali sehingga mereka pisah. Tapi pisahnya gentleman. Nah, saudara, kalau kita lihat Alkitab, sepertinya Markus ya mungkin ada beberapa tahun ya, tapi tidak sampai dia tua. Dia meninggalkan Rasul Paulus tidak lama. Tidak terlalu lama. Karena apa? Karena kita lihat di dalam kiriman surat Paulus kepada Timotius. Paulus bilang, nanti kalau kamu datang menjenguk saya, jangan lupa ajak Markus. Nah, karena apa? Karena pelayanan Markus penting bagiku. Ya, kata Rasul Paulus. Because he is helpful to me in my ministry. Jadi Rasul Paulus mengakui bahwa pelayanan Markus berguna bagi dia, penting bagi dia, helpful, sangat menolong. Himers 博士说，当一个人选错道路的时候，追求错误的目标很难再回头，因为一追求就是十几20年了。十几20年之后呢，你年纪也大了，你的斗志恐怕也不如当年，是吧？所以他说，迪马再也没有回到保罗的身边，因为他迷失的太久了，太远了。但是我个人看见有一个人，马可也曾经
在保罗第一次游行布道的时候，离开队伍，离开团队，是吗？所以当保罗第二次要做游行布道的时候，他拒绝马可，他说马可不可以跟，那年轻人一定要教训一下。但是这个巴拿巴说不要紧，带他。结果为了马可，保罗跟巴拿巴有很激烈的这个争执，到最后他们两个分开。但是分开之后没有彼此的伤害，没有彼此的破坏对方，绅士派。那么马可离开保罗之后呢，不久他回到侍奉的行列。怎么知道呢？因为在保罗写给提摩太的信里面，他有说以后你来的时候不要忘记带马可来啊，带马可来。为什么呢？他说因为马可在传道的事上对我，就是对保罗有益处，对保罗有益处。在英文的圣经翻译说，因为马可的侍奉在我的这个侍奉上，马可的工作在我的侍奉里面呢是非常重要。所以可见的，马可离开了团队不久，他回来。我相信上帝使用他的表哥巴拿巴，我相信巴拿巴一定有劝勉他，提醒他，督促他，教导他，为他祷告，所以他回到保罗的身边。Saudara, saya percaya pribadi ya, saya pribadi percaya Markus bisa kembali ke pelayanan, ya, bisa diakui pelayanannya sama Paulus. Paulus bilang itu penting bagi saya dan berguna bagi saya. Saya yakin karena ada saudara sepupunya, Barnabas, ya, yang menasehati dia. Bahkan saya percaya juga ditegur lah, dinasehati, ditegur, diingatkan dan dipantau, didoakan. Maka Markus tidak sesat, tidak pergi, tidak berkecimpung di dunia terlalu lama. Kembali. 亲爱的弟兄姊妹，多么贪爱现今的世界，圣经说就离弃保罗往帖撒罗尼迦。今天你和我们是否还是专注在属天的护照上面呢？是否我们还像过去一样爱神，爱侍奉上帝，还在侍奉的行列？我们的孩子，我们的女儿，我们的儿子，我们的孙子，在本国的，在国外的，他们长大了，找钱了，发展事业，是不是因此就没有时间做属灵的工作？难道做事业与侍奉神是冲突吗？应该不是。所以你和我们要提醒我们自己，也提醒我们的儿女子孙，督促他们是不是还走在神的道路上。Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, Dimas mencintai dunia ini maka meninggalkan aku, kata Paulus, pergi ke Tesalonika. Saudara sekalian, itu Demas. Bagaimana hari ini saudara dan saya, bagaimana kita? Apakah kita masih fokus akan panggilan sorgawi itu? Saudara, apakah kita masih seperti dulu begitu mencintai Tuhan? Masih bergairah? Ya, hati kita masih hangat untuk melayani Tuhan? Kita masih di dalam barisan melayani Tuhan? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana cucu-cucu kita? Yang di dalam negeri, yang di luar negeri, mereka sudah besar, cari uang,
udah berkarir, apakah mereka masih cinta Tuhan? Mereka masih ingat Tuhan? Ya, mereka tidak ateis, tetapi apakah masih di dalam pelayanan Tuhan? Apakah mengembangkan karir itu bertentangan dengan melayani Tuhan? Saya pikir tidak. Ya, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa ada kesempatan mengaktualisasikan kebolehan yang Tuhan, karisma yang Tuhan berikan, itu semua dari Tuhan. Apakah itu bertentangan dengan perkara rohani? Saudara, kita perlu menjaga hati kita dan kita perlu memantau anak cucu kita. Mari kita berdoa. 天父上帝，求你帮助我们，让我们不但是信主，我们爱主，我们专注我们的注意力，叫我们不至于被世界的荣华富贵所迷惑。保守我们的心，保守我们的后代儿女子孙，让我们能够常常提醒他们，督促他们，好像巴拿巴提醒督促马可，让他回到侍奉的岗位上。Bapa kami di dalam surga, Tuhan, kiranya Engkau tolong peliharakan kami, jaga hati kami di dalam keberkatan Tuhan, supaya kami tidak mabuk di dalam kekayaan, kejayaan, sehingga fokus kami berpindah. Tuhan tolong kami, jaga kami. Tuhan juga pakai kami untuk memantau anak cucu kami. Jangan sampai kami makin diberkati, mereka makin diberkati, malah makin jauh dari Tuhan. Kalau anak cucu kami bisa mengembangkan karisma, karir mereka, bisa ada kesempatan untuk mengembangkan, aktualisasikan karisma mereka. Bukankah itu karena Tuhan buka kesempatan, buka pintu buat mereka? Tuhan tolong supaya mereka mengerti, mengembangkan karir, mengembangkan usaha, sama sekali tidak berlawanan, tidak kebentruk dengan perkara-perkara rohani. Tuhan tolong supaya kami di dalam hidup ini, jangan sampai kami kehilangan fokus. Jangan sampai kami seperti dua anak sang bapa itu, kehilangan arah. Tapi biarlah kami menjadi seperti anak yang bungsu itu. Di dalam memburu, kami tidak melihat yang lain. Jikalau memburu, kami lihat mangsa sasaran, sehingga kami mendapat kesuksesan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 让我们来唱一首诗歌，主，我愿亲近你。Mari kita angkat satu puji-pujian. Terus berjalan sertamu, terus berjalan sertamu.